Kehidupan seharian ketika ini sememangnya mencabar lebih-lebih lagi kepada mereka yang terjejas punca pendapatan akibat penangan COVID-19. Buntu dan tersepit, itulah cabaran pengusaha kedai gunting rambut setelah sekian lama perniagaan ditutup. Ini kisah pengusaha kedai gunting rambut yang dikongsikan kepada wartawan Astro Awani, Hilmi Malik. Ikuti laporannya. Hidup hanya bergantung kepada satu pendapatan. Situasi COVID-19 pula memaksa premis perniagaan ditutup. Keadaan sememangnya cukup perit. Apatah lagi masih mempunyai anak kecil untuk disara. Ini kisah si tukang gunting rambut. Sekejap buka, sekejap tutup. Semuanya angkara wabak yang tidak kelihatan. Punca pendapatan hilang sekelip mata. Fikiran buntu, tidak tersangka situasi sukar akibat pandemik COVID-19 akan dilalui. Apa yang perlu dilakukan? Namun memikirkan soal keluarga, keadaan memaksa Muhammad Fizri Muhammad Ibrahim keluar daripada kepompong lama demi kelangsungan hidup. Kita memang hilang sumber pendapatan, kita tak ada, ni kedai tak boleh buka. At that time kita tak nak saya dengan wife, saya terpaksa keluarkan sikit saya punya saving. Daripada saving tu kita orang buat, kita orang lari daripada bidang, which is kita orang buat F&B. Kita orang buat, saya beli oven and then after that sikit bahan-bahan dan kita orang buat masa tu chicken bake. Nak tak nak kita orang kena buat macam tu untuk menampung kos kami satu keluarga dan juga kedai. Untuk boleh katakan untuk kami, benda ni kita buat pun untuk kelangsungan hidup. Nak kata untuk menyimpan memang tak dapat. Kita hanya untuk kelangsungan hidup je. Cukup untuk kami belanja 1 bulan, 1 minggu, itu saja. Tersepit dengan keadaan. Tiada pilihan selain perlu menutup sebuah lagi cawangan perniagaan. Beberapa kaki tangan terpaksa diberhentikan akibat bebanan kos yang tidak tertanggung. Namun, sinar buat Muhammad Fizri apabila kerajaan memberi kebenaran untuk beroperasi kedai gunting rambut. Dia menarik nafas lega apabila premis kembali dibuka. Meskipun beroperasi dengan syarat hanya kepada individu lengkap 2 dos vaksin, namun ia sedikit sebanyak memberi semangat kepadanya untuk kembali bangkit. Keuntungan mungkin tidak seperti dahulu, namun dia bersyukur masih mampu menanggung kehidupan seharian. Sales memang ada banyak larinya lah, boleh katakan larinya. Tak macam yang sebelum-sebelum pandemik ni. Memang sekarang bukan kita tak bersyukur, alhamdulillah kerajaan dah bagi kita open ni, tapi dengan syaratnya 2 dos ni ada sedikit kekurangan lah. Kekurangan bukan dari segi kerajaan, daripada segi sales, which is ada lagi customer yang belum complete 2 dos dan kita pun memang tak boleh nak accept customer macam ni sebab kita dah, ini adalah SOP daripada government dan kita terpaksa follow lah. And then after that sales memang agak-agak berlari lah. Tapi alhamdulillah so far masih lagi kami boleh bernafas lah. Sekarang ni banyak barber yang saya dapat tahu, ada yang pinjam malong, ada yang nak tak nak terpaksa jual barang-barang dalam kedai untuk cover rental, and ada juga yang jual, dia orang panggil jualan tutup kedai. Nak tak nak terpaksa tutup kedai sebab kebanyakan barber tak dapat beroperasi. And then after that owner yang bagi sewa tu tak nak bagi diskaun, so dia orang kat situ stres. Harapannya cuma satu, tiada lagi penutupan. Sedar akan risiko COVID-19 yang tidak menentu, tetapi dengan adanya SOP ketat, Muhammad Fizri percaya penularan mampu dikawal. Saya boleh cover, tapi dia punya berat tu saya rasa macam saya pun tak dapat nak tanggung lagi kalau lepas ni terjadi lagi. So harapan saya memang sangat-sangatlah pada government, tolonglah jangan tutup dan maybe boleh create satu SOP khusus untuk industri barber ni. Sebab boleh dikatakan benda ni boleh dikategorikan essential juga. Sebab ramai yang bekerja, bila bekerja tak kemas pun tak boleh juga. So saya harap-haraplah government tolonglah dengar rintihan kami lah sebagai barber-barber ni. Hakikatnya, sebahagian besar industri lain turut terjejas angkara COVID-19.
ramai yang berdepan kesempitan hidup. Mahu atau tidak, inilah realiti kehidupan dalam dunia yang masih bertemankan wabak. Laporan Hilmi Malik, Esra Awani.